Okay, so kita akan mulakan untuk kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Product knowledge of necklace lah. Ni untuk starter kit. Okay. Okay, so mungkinlah kalau sebelum ni you all pun dah pernah jumpa lah dengan ni, tapi yang ni ni ada ubahlah slide ni, banyaklah perubahan slide ni daripada slide yang sebelum. Okay, so ni nak bagi info dulu lah sebelum kita kenal produk. So you all pun kena kenal lah Venice ni apa sebenarnya. Okay, so Venice ni kita ada kepakaran lah untuk menghasilkan aksesori yang berasaskan perak ataupun silver 925. Okay, silver dengan perak adalah benda yang sama. Okay, silver bahasa Inggeris dan bahasa Melayunya perak lah. Okay, perak 925. Okay, so of course lah bila kita buka cawangan dan sebagainya, kita ada pengalaman lah untuk pertukangan dalam bidang silver, emas pun kita boleh, tapi untuk emas kita tutup dulu, kita buka dan kita fokus dulu untuk silver. Okay, dan kita adalah tenaga kerja yang ada kepakaran dalam kategori-kategori masing-masing. Sebab bila nak hasilkan silver ni, dia banyak tau. Dia banyak kategori. Dia nak hasilkan ukir nama, lepas tu kita nak pateri kan, kita nak celup emas. So yang tu dia ada level-level dia untuk pertukangan lah. Okay, dan kita juga ada kepakaran lah dalam bidang servis, renew dan juga ubah suai. So maksudnya dekat sini anda semua bukan setakat boleh jual, tapi contohlah lepas anda jual tu kan, customer pun nak buat servis, nak baiki semula aksesori boleh. Okay, so contohlah juga kalau anda tak nak fokus jual tapi nak fokus nak cari orang-orang yang beli barang kemas, dia nak buat servis, dia nak celup, dia nak baiki barang kemas dia pun boleh dekat Venice. Okay, so untuk range harga dan sebagainya tu pun ada, nanti kita akan bagi tahu. Okay, dan of course lah kepakaran dalam bidang consultation. Okay, so dekat Venice ni juga you all bolehlah praktis. Sebab tu kita kena faham dulu tentang produk. Sebab kita kena ada kepakaran tu untuk consult kan. Sebab bila kita jual barang kemas ni, orang akan tanya ketahanan, orang akan tanya macam mana ni kalau rosak ke apa kan. So sebab barang kemas ni dia ada dia ada remeh-temehnya jugalah. So sebab tu kita kena faham dulu pasal produk. Bila kita faham, kita boleh bagi tahu orang. Kita boleh bagi comparison dan sebagainya kan dekat customer. Dan yang akhir sekali lah menghasilkan design-design yang baru. InsyaAllah yang ni akan datang. Okay, so kita pun dah ada designer dan sebagainya. So nanti kita akan keluarkan design-design baru dari semasa ke semasa lah. Dan HQ juga mungkin akan fokus kepada penghasilan rantai leher lebih daripada produk lain. Okay. Okay, so dari segi material pula, material perak ni, so mungkinlah untuk yang mula-mula nak start kan, tak faham sangat kan perak ni macam mana. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan perak 925 ni, kandungan perak tu, kandungan serbuk perak ataupun logam perak tu yang ada tu dia 92.5% kandungan di dalam aksesori tu. Okay, dan selain daripada tu 7.5% lagi tu kita guna logam lain lah untuk pengukuhan. Sebab memang dah sifat semula jadi perak, dia lembut. Sebab tu kita kena masukkan juga ataupun kena campurlah dengan tembaga ataupun alloy untuk pengukuhan. Okay, sebab tu kita tak pernah lagi ada kan 100% perak kalau buat aksesori. Sebab apa? Kalau buat 100% perak, dia tak senang. Tak senang pula. Tak mudah dia bentuk. Okay? Dan perak juga tidak berkarat, tapi ia hanya teroksida apabila terdedah kepada udara, air ataupun bercampurlah dengan logam-logam yang lain. Okay, so sebab tu kadang-kadang ada orang tanya kan, kita, perak ni berkarat tak? Okay, kenapa saya beli tu perak saya berkarat? Sebenarnya perak ni bukan berkarat. Kalau dia jadi hitam ke apa tu, dia teroksida.
Toksida mungkin dia tercampurlah dengan elemen-elemen udara, air. Kadang-kadang kalau kita letak dia ni dengan duit shilling ke kan, dalam bekas ke kan. So dia bercampur tu, dia ada tindakan lah kat situ. So menyebabkan dia nampak macam berkarat. Sebenarnya tak pun. Tapi bila benda tu terjadi, customer boleh cuci balik ataupun kita panggil sebagai polishing lah. Perak boleh diservis dan dikilatkan semulalah melalui proses yang dipanggil polishing. Okay, so jangan risaulah kalau customer komplain ke kan, berkarat lah, tak tahan lama ke apa ke kan. So bagi tahu dia orang, jangan risau, akak boleh kilatkan balik silver ni. Sebab tu untunglah akak beli silver kan, boleh polish balik. So jadi berkilat, jadi baru balik. Okay. Okay, so kita panggil tu proses polishing lah. Okay. So inilah proses untuk hasilkan aksesori perak ukir nama. Okay. So kalau nak hasilkan satu aksesori je pun akan melibatkan banyak proses. Sebab tu kita ambil masa yang agak lama lah. Tambah-tambah kita pula guna tenaga tukang. Tapi insya-Allah lah untuk masa akan datang kita akan upgrade kita punya pertukangan, kita tukar masukkan mesin. So lagi cepatlah. Biasanya tukang kena gergaji secara manual. Okey. So yang pertama sekali perak dicairkan, lepas tu akan dibentuk jadi kepingan. Lepas tu diukir ikut printed dari PC. Yang ni kita punya graphic designer dia akan keluarkan contoh kalau you all pilih font 1, font 2. So inilah yang dimaksudkan. Dia akan buat tulisan tu, nanti kita akan ikut tulisan yang designer tu buat dan kita akan gergajilah kita punya kepingan perak ni. So bila dia siap gergaji, maka jadilah dia satu keping ukir nama. Okay. So lepas dah siap tu, barulah kita akan pasang pula pada rantai. Okay. Dan ni kalau lah ada additional, kalau nak tambah pahat ke, lepas tu kita akan cuci. Lepas kita cuci, barulah kalau ada customer nak yang emas, kita akan buat saduran. Okay? Lepas tu kita ada proses QC dan juga kita akan prepare lah untuk postage. Okay, so untuk sekarang ni kita postage guna ABX lah, ABX Express. Setakat ni alhamdulillah kan, semua barang customer sampailah. Alhamdulillah. Okay. Okay, so kalau ada soalan ke apa ke kan, boleh tanya dekat bahagian chatting lah. Kod-kod laju ke kan, ataupun tak faham ke cepat sangat ke kan. Okay, boleh lah. Ni stop kejap. Nak tanya soalan ni boleh, okay? Okay, so tak apalah. Okay, so kita ada kategori rantai leher lah. Macam Wani bagi tahu tadi kan, rantai leher kita ada dua. Okay, kita ada custom made, kita ada ready made. So mungkinlah sebelum ni you all tak jelas yang mana satu custom made, yang mana satu ready made. Okay, so senang. Ni klasifikasikan terus. Nanti kejap lagi kita tunjuk gambar sekali. So you all dah tahu dah. Yang mana custom made, yang mana ready made. Okay, apa yang dimaksudkan dengan custom made ni adalah produk yang berasaskan ukiran nama. Dan perlu disiapkan oleh tukang dan melibatkan orang belakang ni lah pertukangan. Okay? So untuk custom made ni memang dia bukan produk terus siap. Dia kalau customer order, kita baru start buat untuk customer. So special lah untuk custom made ni sebab ukiran nama kan. Takkan kita terus hasilkan ukiran nama kan. So mestilah lepas customer order baru kita buat ukiran nama dia. Okay? So kalau custom made ni biasanya ingat ukir nama je. Okay, ingat ukir nama, ingat custom made. Okay, so yang seterusnya dia mengambil masa sekurang-kurangnya 14 hingga 21 hari waktu bekerja. Okay, so setakat ni kita masih guna lagi lah 14 hingga 21 hari sampailah HQ akan keluarkan balik. Kita sekarang ni dalam proses untuk cepatkan. Hari tu kita upgrade untuk courier dulu. So kita dah tukar ABX. So kita tengok macam okey kan. Okey semua barang customer sampai. So nanti kita akan fokus untuk production pula. Okay. So untuk sebarang perubahan tu kita akan maklumkan lah
dari semasa ke semasa. Okay, so selesailah untuk custom made. So custom made rantai yang ada ukir nama. Okay, so kalau ready made pula, produk yang sudah sedia ada, yang dah ready stock. Okay, so kalau rantai leher yang dah ready stock ni, contoh macam ni kan, yang berries, yang ada love, yang tak melibatkan ukir nama. You all tak perlu pun buat special request nak ukir nama phone ni, phone tu kan. Okay, so kalau untuk produk yang dah sedia ada, dan you all tak ubah apa-apa. Biasanya kalau rantai leher yang dah siap, kita saiz asal ataupun ukuran asal dia 45 cm dengan 18 ataupun 18 inci. So contohlah kalau customer tu tak ubah apa-apa, tak nak panjangkan, tak nak pendekkan ukuran tu, kita boleh terus hantar dia lah dalam masa 3 atau 7 hari. Sebab apa kena ambil masa juga 3 hingga 7 hari? Sebab kita punya sistem ada prosedur. So contohlah you all hantar order hari ni, kita tak terus proses hari ni. Sebab apa? Kadang-kadang ada customer dia nak tukar alamat, dia nak tukar order, dia nak tambah order. So dia boleh buat dalam masa 1 hari lagi. Peluang yang ada. So esoknya baru kita key in dalam sistem dan barulah kita akan proses lah. Okay. Dan diingatkanlah untuk ready made ni juga, dia boleh bertukar jadi custom. Kenapa? Macam yang ni bagi tahu tadi, produk ready made ni memang full silver, dan dia dah ada ukuran dia 18 inci. Kalaulah customer nak pendekkan, nak panjangkan ataupun customer nak sado, so dia akan pergi ke proses custom made. Okay, so yang ni pula dia depends lah. Ada kadang-kadang mungkin tak sampai 14 hari, ada sampai 21 hari. Bergantung kepada tempahan custom made pula. Sebab contohlah custom made dah banyak kan order. Lepas tu ready made ni baru masuk order. So dia kena beratur sama lah dengan custom made ni. Sebab tu dia jadi lambat. Okay. Sebab kita akan buat ikut turutan. Okay. Jelas? Okay, so sebab tu kadang-kadang pelik kan. Saya beli ready made tapi kenapa lambat juga? So sebab itulah, sebab mungkin nak sado, kadang-kadang nak tukar ukuran, tak nak 18 inci rantai. Okay, so kalaulah you all tak nak elakkan benda tu terjadi, you all bagi tahu awal-awal dekat customer. Kalau akak tak ubah apa-apa, insyaAllah kita boleh percepatkanlah untuk penghantaran order. Okay. Okay, so yang seterusnya kita fokus pada custom made. Ada soalan tak? Kok ada soalan kan? Tinggal Hira dengan Kak Ikin. Apalah kita rakam kan, nanti kita tunjuk dekat yang lain. Okay, so untuk custom made, yang ni Auni dah susun siap-siap juga. Kalau sebelum ni mungkin terabur sikit, so jadi tak faham. So yang pertama sekali, dia akan melibatkan pemilihan design. So yang pertama sekali, bila nak jual yang ukir nama, of course lah customer nak tengok design dulu. Rantai ni macam mana kan? Dia punya bentuk macam mana. So itu maksud dia pemilihan design. Yang kedua, lepas customer dah pilih design, customer pun tengok rantai. Ada customer dia nak rantai messenger, ada customer dia nak rantai gila-gila. Ada juga yang nak tukar lagi, nak rantai biji-biji. Tu ada maksud dia pilih jenis rantai. Yang ketiga, lepas dah pilih jenis rantai, customer pula akan tengoklah jenis tulisan. So diorang, kita bagi tahu diorang, akak boleh pilih 14 jenis tulisan ni kalau ambil design ni. So tunjuk pula 14 jenis tulisan yang mana yang sesuai. Kalau dia macam was-was ke, macam dia pilih tu tak tepat ke kan. So you nasihatkan dia, akak kalau yang ni kan kurang cantik sikit, akak ambil yang ni lah. Okey tak? Kalau dia okey, okey. Okay. Yang keempat, pemilihan ukuran rantai. Okay, so yang ni pun bagi tahu siap-siap lah. Kalau custom made, kita bagi percuma lah untuk akak tu pilih daripada 14 hingga 18 inci untuk ukuran rantai leher. Okay, ni untuk custom made. Kalau ready made 18 inci je. Okay, ya kalau nak ubah-ubah tu,
dia kena ambil masa lah. Okay. So yang kelima, pemilihan jenis saduran. Okay, so ada orang tak nak sadur, ada orang nak sadur. Tu maksud dia pemilihan jenis saduran. So bila dah kelima-lima benda ni complete, you all pun boleh hantarlah order customer. Okay. So kita akan tengok pula satu-satu untuk order, untuk step-step custom make ni. Okay, so yang pertama sekali melibatkan pemilihan design. Okay, so yang pemilihan design ni untuk sekarang kita buka 2 je. So you all hanya boleh menjual, kalau yang betul-betul baru join Venice ni, you all hanya boleh jual rantai leher Nemi Simply. Okay, so rantai leher Nemi Simply ni inilah rantai lehernya. So kita kalau sekarang kita ada 2 size lah, size S dengan size M. Okay, so beza size S dengan size M ni, ini beza dia. Okay, so ramai yang salah anggap size S ni dia ingatkan untuk kanak-kanak, size M ni untuk orang dewasa sikit. Okay, so sebenarnya size S dengan size M ni dia tak ada beza. Dia sama saja, memang rantai ni, tapi beza dia dari segi dia punya tebal ataupun lebar. Kalau you all perasan kan, kalau size S ni dia nipis sikit. Dia nipis ataupun kita tengok macam tak lebar sangat. Tapi kalau size M ni dia lebar. Okey, dia lebar, dia lebih tebal lah berbanding size S. Tu je beza dia. Size M 1.5 mm tebal dia. Size M tebal dia 2 mm. Okey. So dari segi harga pun dia berbeza lah. Kalau size S ni lagi murah lah sebab dia lagi nipis. Size M lagi tebal. Lagi tebal lebih mahal lah berbanding size S. Okay. So kalau untuk rantai pula, size S dengan size M semua ada. Gila-gila ada, biji-biji ada dan juga mesin. So dia tak ada beza. Beza dari segi tebal je. Dia punya design, pemilihan pemilihan rantai, dia punya tulisan sebagainya semua sama. Okay. Okay, so bila dah kena pastikan customer tadi dia nak size S ke size M, lepas tu boleh tanya dia untuk rantai nak mesin ke nak gila-gila atau biji-biji. So untuk mesin gila-gila biji-biji ni harga sama sahaja. Okay, harga sama sahaja. So tak ada upgrade lah daripada mesin nak gila-gila berapa harga. So tak ada. Semua sama sahaja. Jadi customer boleh pilih secara percuma lah diorang nak rantai yang mana satu untuk dia punya itulah untuk buat rantai ukir nama dia. Okay. Okay, so seterusnya lepas customer dah pilih rantai mana, so customer boleh pilih pula jenis tulisan. So untuk rantai leher Nemi tadi, you all boleh recommend ke 14 jenis tulisan ni. Tapi make sure customer betul-betul pilih yang dia nak lah. Dan juga you all kena check sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang ada huruf tu, contoh font 1 ni kan, nama Nisha, Daisy, Zuraida, elok je huruf besar kan. Tapi bila masuk nama huruf A, font 1 ni jadi huruf kecil. Bukannya huruf A besar. Okay, so you all kena tengok setiap karakter huruf ni dia berbeza lah. Okay, so ada hari tu banyak kes dia pilih font 13. Kalau tak silap ni huruf T ke? Huruf T rasanya. Ni lupa, T ke H. Dia tertukar jadi macam T tu jadi H, H jadi T. So sebab tu you kena tengoklah, kena check betul-betul dulu untuk jenis tulisan ni sebelum customer pilih. Okay, so kalau cara untuk check jenis tulisan tu ada dalam grup Telegram. Ni letakkan yang jenis tulisan. You all boleh tengok dekat situlah ada Excel. Okay. Okay, so untuk tulisan ni kita ada sedikit info lah tentang tulisan. Nama tu dipengaruhi oleh huruf. So contohlah kalau customer tengok, saya nak 100% macam dalam gambar ni kan. Tapi kadang-kadang huruf Z tak sama dengan huruf A. So maksud dia macam ni. Ni. Okay. So contohlah kan, customer tengok cantik je huruf F ni kan, kalau type 1. Tapi bila kita buat huruf A, dia jadi macam ni je. Okay.
So sebab tu kadang-kadang customer kita kena check lah, kita kena bantu customer tu untuk check. Kalau macam tak ada special case dan sebagainya, so kita boleh terus proceed lah untuk order tulisan tu. Okay. So yang ni kita ada letakkan info lah sikit pasal tulisan. Kalau type 1 huruf F tak ada bentuk, huruf A tu dia jadi huruf A kecil. Biasa type 1 ni A jadi kecil. Okay. Type 2 pula biasanya sesuai lah untuk pemilihan tulisan bagi kanak-kanak. Type 5 nipis tak sesuai untuk kanak-kanak. Okay, so kalau dekat sini pun kita dah boleh tengok dah. Type 9, type 5, type 4 ni nampak macam nipis kan. So yang tu mungkinlah boleh bagi tahu jugalah dekat parent diorang tu. Yang ni tulisan dia nipis sikit. Kalau akak okey je saya proceed lah order. Kalau akak rasa nak ubah tulisan boleh pilihlah type 2 ke type 6 ke, lebih tebal lah untuk kanak-kanak. Okay. Dan type 7 dia lebih kena kata jangok, cantik kan. So biasanya kalau untuk Nemi Simply ni ramai orang pilih type 7, type 11, type 14 pun ada sekarang banyak. Okay. Samalah type 12 pun sesuai untuk kanak-kanak sebab besar kan. Dan type 14 sesuai untuk kedua-dua lah, kanak-kanak boleh, dewasa pun boleh. So kalau untuk type 14 ni you all boleh tengok dekat website Venice pun dah ada sekarang, you all boleh access dekat situ kalau nak tengok, ataupun you all boleh PM Auni lah untuk Auni buatkan tulisan type 14 untuk customer. Okay, ataupun boleh rujuk dekat sini, ni type 14. Biasanya untuk kanak-kanak lah ramai yang pilih juga sebab tulisan dia cantik. Tapi untuk dewasa pun sesuai. Okay, so lepas dah siap semua tadi, so tibalah kepada ukuran rantai. Okay, so untuk ukuran rantai ni, untuk ukuran rantai ni kita bagi percuma lah. Kalau untuk ukuran rantai yang ada nama, dia boleh pilih 14, 16 dan 18 inci secara percuma. So maksud dia customer boleh pilih lah nak pendek ke ataupun nak panjang sampai 18 inci, diorang boleh ubah dia punya ukuran tu secara percuma. Okay. Dan kalau contohlah customer nak buat 18 inci ke atas, diorang kena tambah RM5 untuk setiap penambahan inci. Okay, so contohlah 19 inci kena tambah RM5. Kalau 20 inci kena tambah RM10. Okay, so RM5, RM5, RM5. Dia akan meningkat RM5 untuk 1 inci penambahan. Okay, so untuk size guide, ni untuk guide lah, untuk pengetahuan. Contoh bila you all berunding dengan customer, you all tanyalah nak buat untuk baby ke, untuk kanak-kanak yang usia berapa, ataupun nak buat untuk dia sendiri, ataupun nak buat untuk kanak-kanak tapi nak spare terus kan. Okay, untuk panjang terus. Okay, so kalau lah untuk you all boleh recommend dekat customer, kalau 14 inci ni sesuai lah untuk baby. Kalau kanak-kanak boleh buat 16 inci kalau tak nak panjang sangat. Kalau nak juga panjang, boleh buat saiz orang dewasa iaitu 18 inci. Dan untuk yang seterusnya ni kena tambahlah RM5 untuk setiap penambahan 1 inci. Yang seterusnya. Okay. Okay. So pemilihan jenis saduran. Okay, so untuk mula ataupun permulaan ni kita buka dua sahaja, silver dan juga sadur emas 916. So customer boleh pilih lah rantai ukir nama tu dia nak silver ke dia nak emas. Kalau dia nak emas dengan silver ada harga, ada perbezaan harga ke? So jawapan dia taklah. Kita bagi saduran emas ni secara percuma. Okay. So tak kisahlah customer nak silver ke, customer nak sadur ke, harga tetap sama. Okay. So bergantung pada cita rasa dia lah. Dia lebih suka yang emas ke, dia lebih suka yang silver. Okay.
So inilah antara design rantai leher custom made. Okay. So rantai leher custom made yang ada dekat Venice sekarang ni kita buka untuk naming simply sahaja kepada anda yang baru sahaja nak mula. Apa yang you all boleh tawarkanlah dekat customer. You all boleh bagi tahulah customer boleh buat tulisan menegak, customer boleh buat tulisan melengkung ataupun tulisan yang melintang macam biasa sahaja. Okey. So untuk pemilihan jenis rantai tadi, untuk semua design melengkung, menegak, melintang ni diorang boleh pilih. Nak gila-gila ke, nak biji-biji ke, nak rantai mesin. Okey. So ni biji-biji, ni gila-gila, ni rantai mesin. Okey. So untuk pemilihan jenis tulisan, diorang boleh pilih 14 jenis tulisan. Okey. Jelas kan? Okey. Nak rest ke? Ke nak teruskan? Okay, so kita teruskan tau. Kalau tak faham, jeng ke? Bagi tahu Teruskan pemudi. Okay, so untuk yang kedua, macam ni janjikan tadi, nak tunjuk jugalah antara design rantai leher ready made. Okay, so untuk sekarang ni, yang selalu you all tengok juga dalam group, dalam kita punya posting kan. So kita adalah ni jenis-jenis rantai leher yang dah siap. Dan dah sedia adalah. So contohlah kalau you all nak beli kan, ataupun customer you all nak beli, so boleh juga bagi tahu diorang lah kalau akak nak cepat, akak boleh pilih yang dah sedia ada ataupun produk ready made lah. So kalau untuk rantai leher ready made ni, dia dah ada, dia punya ukuran khusus. So kalau customer nak ubah, dia kena tunggu lama. Kalau customer tak nak ubah, nak betul-betul yang tu ukuran yang kita bagi, terus kita boleh post lah dalam masa 3 hingga 7 hari. Okay. Okay, so yang ni pun sangat penting lah untuk you all bagi tahu customer. Yang ni biasanya you all boleh bagi tahu lepas customer dah receive ataupun dah dapat barang. Ataupun kalau ada customer yang belum pernah guna perak, you all bagi tahu awal-awal dia orang. So untuk penjagaan perak ni macam ni akak. Kena elakkan basahan, simpan di tempat yang kering, elakkan, kalau boleh elakkanlah terkena air masin ataupun air kolam. Elakkan pakai semasa bersukan dan untuk tambah-tambah untuk perak yang kita sadut emas, lagilah diorang kena jagalah untuk kalau boleh elakkan basahan. Memang jangan pakailah kalau nak pakai, kalau nak bersukan ke, kalau nak basuh pinggan ke apa ke kan. So kalau boleh suruh diorang elakkan. Okey, sebab apa? Saduran ni dia cepat pudar bila terkena basahan. Okey, kalau tak terkena basahan mungkin akan kekal lebih lama lah berbanding yang kerap terkena basahan. Okey. Okay, so untuk poster ni juga kita akan berikan dekat you all lah. So nanti kalau you all tak tahu nak terangkan macam mana, you all boleh hantar dekat customer, lepas tu cakap, akak ni ada sedikit tips penjagaan lah untuk perak. Nanti akak boleh rujuk dekat sini. Okay. Okay, so untuk setiap produk ataupun setiap rantai leher yang kita jual tu, sebenarnya kita ada bekalkan warranty selama 1 tahun untuk customer. So warranty tu, kalau dulu kita ada kad warranty, sekarang ni ramai yang tanya kenapa kad warranty tak ada. Okay, so sebab apa? Bila kita bagi kad warranty tu pun customer dia tak pandai nak guna tau QR code tu. So kita pun buat inisiatif lain, senang. Customer tak perlu simpan 2 benda, customer hanya perlu simpan resit sahaja. Okay, so setiap pembelian customer akan dapat resit ataupun kita panggil invoice. Okay, so pesan awal-awal dekat customer bila sampai je barang, jangan lupa untuk simpan resit tu. Sebab apa? Kalau ada terjadi apa-apa, diorang boleh claim warranty selama 1 tahun lah. Untuk apa? Untuk patah, putus dan juga boleh potong lah untuk nak resize nama. Okay, dan satu lagi kalau untuk 1 tahun tu diorang bolehlah dapat
percuma kalau nak cuci silver. Cuci ataupun polishing yang kilatkan silver tu. Okay. So warranty tu hanya available untuk 1 tahun sahaja. Untuk warranty ni juga, kalau you all first time nak isi ke tak faham ke kan, so you all boleh rujuk Auni ataupun rujuk dalam group kita dekat WhatsApp, dan dekat Telegram yang Auni baru je bagi dalam group WhatsApp tu, ada juga untuk you all tengok macam mana cara nak isi warranty form ataupun macam mana nak claim warranty. Okay. Dan diingatkan jugalah untuk warranty, sekiranya item perlu disado, customer perlu bayar kos sado. Okay, so contoh macam ni lah. Customer beli rantai leher yang ukir nama dan disado emas. Okay. Kenapa kita tak cover untuk warranty sado? Sebab sado ni dia bergantung kepada pemakaian customer. Kadang-kadang ada customer dia pakai dia punya saduran tu tak tanggal pun ataupun lambat nak pudar kan. Ada setengah orang hari ni pakai, esok dah nak dapat pudar dah. Okay. So tu bergantung kepada customer ataupun dia punya kulit ke, dia punya hormon ke, tu pun bergantung juga. Okay, so yang biasanya coach akan bagi tahulah kalau ada customer yang tak pernah lagi pakai yang saduran ni, bagi tahu dia orang, akak boleh cuba dululah yang sado ni. Kalau macam tak sesuai dengan kulit akak boleh tukar dia jadi silver. So kalau tukar silver, insya-Allah masih lagi percuma lah kalau dalam tempoh 1 tahun warranty. Okay. Okay, so kalau untuk yang ni, contoh kan dia hantar sambung balik. Contoh dia hantar rantai leher tu sado emas kan. Okay, so patah dekat nama. So dia nak baiki yang patah, tapi dalam masa yang sama dia kena bayar juga sado tu. Okay, konsep dia samalah macam kita baiki kereta kan. Nak baiki kereta, kena cat kereta tu. Kena bayar untuk cat tu. So sama juga dengan rantai leher ni, dia hantar untuk nak baiki patah je. Tapi kena bayar juga untuk saduran RM25. Sebab apa? Sebab bila kita nak nak baiki yang patah tu, mungkin saduran yang dekat sekeliling tu akan hilang. Sebab ada proses pembakaran dan sebagainya. So sebab tu kalau customer nak kekalkan lagi untuk emas, dia orang kena bayar RM25 lah untuk charge penyaduran. Okay. Dan kos postage tidak ditanggung oleh HQ. So maksud dia bila customer nak hantar untuk warranty, dia orang kena bayar RM8 juga untuk HQ hantar semula dekat dia orang. So HQ tak akan tanggunglah untuk kos warranty. Kita hanya akan tanggung untuk patah, putus dan juga potong lah untuk warranty 1 tahun. Kalau customer nak jimat postage, dia orang boleh repair dekat kedai berhampiran. Okay, tapi yang tu kalau jadi apa-apa balik, HQ tak tanggung lah. Kalau nak HQ cover, boleh. Cuma kena bayar kos postage. Okay. Tapi ada keistimewaan jugalah item yang silap dari pihak HQ. Contoh HQ yang buat silap. Yang tu tak payah, customer tak payah bayar apa-apa. Hantar je nanti HQ akan baiki dan hantar balik secara percuma kepada customer. Okay. Okay. So Ana rasa yang ni slide kedua terakhir. So kelas kita biasa-biasa je hari ni. Okay, untuk permulaan kan. Okay. So logam-logam lain yang menjadi persoalan. So kadang-kadang kita nak jual barang ni orang suka banding-bandingkan kan. Macam mana perbezaan antara Zulian dengan perak, emas Korea, emas Indon, apa beza dia kalau saya beli emas Indon dengan emas silver yang akak jual ni, sama je kan? Okay, so setiap material yang digunakanlah untuk setiap emas Korea, emas Indon, perak kita sendiri ni, dia berlainan. Okay, kandungan dia berlainan. So contohlah kalau orang tu memang betul-betul minat silver, so dia akan tahulah value untuk silver ni. Dan Auni pun ada sediakan video lah untuk anda tengok. So yang ni video yang kita punya Coach Noor buat. Okay. So video pendek je. Ada setengah orang dah tengok lah dekat TikTok. Okay.
Ramai yang nak tahu kan berapa nilai silver. Silver ni ada nilai ke tidak? Alright, so untuk pengetahuan anda semua, silver memang ada nilai. Okay, instead of anda beli material lain, contohnya emas Korea, emas Bangkok, emas apa-apa, semua itu menggunakan material logam ataupun aluminium. Tapi kalau di Venice, kita menggunakan material silver, which is silver ini jika anda kumpul banyak, katakanlah anda kumpul sehingga 1 kilo, anda bayangkan harga pasaran 1 kilo 3,500 lebih, dan anda boleh jual, jangan terkejut kalau saya cakap anda boleh jual dengan harga 2,000 untuk 1 kilo. Terkejut ke tidak? Okey, nak tahu lebih detail, anda tunggu part yang seterusnya. Ramai yang nak tahu kan berapa nilai silver. Silver ni ada nilai. Alright, so untuk pengetahuan anda semua, silver memang ada nilai. Okay, instead of Okay. So itulah kalau macam contoh silver lagi ada value sebenarnya daripada orang beli emas Korea, emas Indon, emas Bangkok. Sebab apa? Kalau untuk emas Korea, Indon dan Bangkok ni hanya untuk aksesori semata-mata. Tapi kalau lah perak, contoh diorang nak betul-betul nak kumpul untuk masa depan dan sebagainya, so dia akan ada value bila sampai satu tahap. Macam yang coach bagi tahu tadi kan, contoh dah beli banyak dah sampai 1 kg dah. So nak jual, boleh sahaja. So ada nilai lah untuk silver ni, boleh dijual semula. Okey. Dan untuk kelebihan-kelebihan lain tu dia sama sajalah juga dengan perhiasan yang lain. Dia look real, cantik kan, boleh buat aksesori. Dan yang paling best sekali, silver ni pula boleh diservis. So contoh kalau bahan kalau produk-produk lain mungkin juga kalau kita pakai tu tak boleh diservis. Jadi produk pakai buang. So kalau untuk silver ni boleh hantar balik dekat kedai, kita boleh baiki, kita boleh tukar balik jadi cantik balik, okey. So boleh diservis lah. Dan silver sadu emas ni macam emas Bangkok ke? So ni video yang terakhir lah untuk hari ni. Okay, soalan tanya, silver yang disadur emas ni sama ke macam emas Bangkok, emas Korea? Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, ini tak sama kerana material di dalamnya adalah berbeza. Kalau yang material Venice ini kami guna silver 925, manakala yang Bangkok, Korea dan sebagainya itu menggunakan tembaga ataupun besi. Okey, so bermaksud di sini Venice lebih bernilai. Okey, aksesori Venice lebih bernilai dan ada value yang mana anda boleh jual balik. Ingat silver, ingat Venice, silver pun cantik. Okey, soalan tanya. Okey. Dan untuk so ini untuk info lah kepada you all semua mengenai silver. So sebab apa? Sebab ramai juga yang tak tahu kan perak atau silver ni apa kelebihan dia. So antara kelebihan silver, warna yang putih, cerah dan menarik seakan cincin emas putih. Kan kadang kita tengok macam emas putih kan. So sebenarnya tu silver. Kan. Boleh juga bagi tahu dekat customer kalau akak nak pakai ala-ala emas putih ke kan, tapi nak dengan harga yang lebih jimat, lebih berpatutan, akak boleh try yang silver ni kan. Kalau ada apa-apa boleh servis. So banyak sangat keistimewaan ataupun nilai yang akak dapat. Harga yang berpatutan of course lah lebih murah kan. Sebab hari tahun ni anda jumpa, ingat tak posting pasal cincin yang tebal tu kan? Cincin yang tebal besar tu. Ni ada jumpa lah hari tu. Yang versi emas sebenar ada, tapi dia bergantung kepada gram kan. Ada yang jual sampai 3,000. Kita jual beratus je. Tu perbezaan lah antara beli emas betul dengan beli silver. So silver ni untuk orang-orang yang berkata nak beli, teringin sangat nak pakai macam orang beli emas kan, mungkin nama yang beribu-ribu tu, dia orang boleh bertukar jadi ratus-ratus dengan silver. Okay.
Nilai perak lebih cepat naik berbanding emas. Yang ni betul lah. Sebab dekat Google pun kalau you all cari memang berlambak. Nilai perak ni dia tak pernah jatuh. Dan nilai perak ni dia lebih cepat lah berbanding emas. Tapi of course lah emas lagi mahal lah daripada silver. Tapi kalau ikut nilai, berbanding diorang nak beli produk lain, baik diorang beli perak lah. Sebab lebih ada nilai berbanding produk yang pakai buang ataupun tak boleh diservis dan tak boleh dijual. Okay, so yang ni pun popular lah di kalangan lelaki Muslim. Of course lah sebab cincin perak tu kan. Biasa lelaki dia sukalah pakai cincin perak untuk majlis dan sebagainya. Dan perak tidak berkarat. Bahan kedua berharga selepas emas serta banyak digunakan oleh masyarakat berbanding emas. Okay, so itulah antara kelebihan silver ataupun perak 925. Okay, so sedar tak sedar? Sudahlah, kita dah habislah untuk topik product knowledge hari ini. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Nak tanya tentang product knowledge of necklace lah. Ni untuk starter kit sahaja. Okay, so untuk contoh, bila you all dah sampai, contohlah you all dah jual mungkin yang tu ni tak tak bagi tahu lagi kan. Contohlah dah jual 1000 seorang untuk rantai leher sahaja dalam masa sebulan. So mungkin kita akan upgrade, kita akan berikan group yang lain pula untuk you all dapatkan info mengenai rantai leher yang lain pula. Okay, so kita akan upgrade dari semasa ke semasa sampailah anda betul-betul faham dan boleh jual semua yang ada dekat Venice. Okay, so yang ni pun memang memudahkan anda. Sebab kalau you all jual banyak benda nanti you all tak faham. Kalau jual sikit-sikit insya-Allah akan faham.